Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalathata ayyamin illa ramza. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله العظيم. Qala rabbi ja'alli ayah. Nabi Zakaria berkata lagi, wahai Tuhanku, jadikanlah satu tanda bagiku yang menunjukkan isteriku mengandung. Qala alla ayatuka alla tukalliman nasa salatata ayyamin illa ramza. Allah berfirman, tandamu itu ialah engkau tidak akan dapat berkata-kata dengan orang ramai selama 3 hari 3 malam. Walkur illa ramza, melainkan dengan isyarat sahaja. Walkur rabbaka katsira, dalam pada itu pun ingatlah kepada Tuhanmu dengan berzikir banyak-banyak. Wasabbih bil 'ashyi wal ibkar, dan bertasbihlah memuji Allah dengan mengerjakan sembahyang pada waktu malam dan pada waktu pagi. Masalahnya masyarakat ni masyarakat Bani Israel, masyarakat yang rosak, masyarakat fasik, masyarakat musnah. Bagaimana Nabi Zakaria boleh menghadapi suasana dengan untuk menjawab kepada kaumnya apabila orang bertanya, Nabi Zakaria mendapat daripada mana anak ni? Kan isterimu mandul. Kamu tua, kamu dapat anak dari mana-mana, kamu mengaku anak kamu. Mungkin begitu. Ini satu perkara yang sangat berat. Jadi kalau begitu bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria meminta doa daripada Allah, ya Allah, kalau benar-benar mengandung, mintalah kamu tolong, berikan satu mukjizat. Berikan satu mukjizat, satu tanda bahawa ini adalah darimu juga. Bagaimana anak ini datangnya daripada kamu, mintalah juga pertolongan, kamu tunjukkan satu mukjizat yang boleh membantu untuk menghadapi masyarakat. Katanya, Rabbi ja'alli ayah. Nabi Zakaria berkata lagi, wahai Tuhanku, jadikanlah kepadaku satu tanda bagiku yang menunjukkan isteriku mengandung. Yang ni dalam kurungan, satu tanda bagiku yang menunjukkan isteriku mengandung. Maksud dianya, penterjemah ni dia pergi ke satu fahaman, iaitulah Nabi Zakaria kurang percaya yang dia ni akan mengandung, isteri dia akan mengandung, kerana dalil-dalilnya tidak ada, hanyalah jaminan daripada Allah menerusi malaikat yang isterinya mengandung. Innallaha yubashshiruka bi Yahya. Tapi mahulah dalil ini dalil syuhudi, dalil yang boleh disaksi dengan mata kepala. Sebagaimana Nabi Ibrahim minta supaya ditunjukkan kepadanya dalil syuhudi yang menunjukkan Allah itu Maha Esa. Tunjukkan. Jadi kalau begitu Nabi Ibrahim juga minta supaya hatinya lebih tenang, lebih percaya kepada kebesaran dan kekuasaan Allah, bukan tidak percaya, tapi mahu dalil yang lain, dalil syuhudi namanya, dalil yang boleh disaksi dengan mata kepala. Jawabnya, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Allah berfirman, tandamu itu ialah engkau tidak akan dapat berkata-kata dengan orang ramai selama 3 hari 3 malam, melainkan dengan isyarat saja. Untuk menghadapi kenyataan ini, kalau dalam suasana sekarang ni, kita apabila suatu perkara itu berlaku luar biasa, kita akan menghadapi orang bertanya wartawan tanya, macam mana isteri tuan mengandung? Kan isteri tuan mandul, kan umurnya sudah 90 tahun, tuan sendiri pun hampir 100 tahun, macam mana tuan boleh? Jadi untuk menghadapi, kalau tak jawab pun salah, jawab pun salah, tak jawab pun salah. Jadi kalau macam itu, untuk menghadapinya bagaimana? Masyarakat itu pun pada ketika itu pun lebih kurang jugalah. Bani Israel lebih rosak lagi, lebih musnah lagi. Sebab mereka lebih mudah untuk membuat tafsiran yang berbagai-bagai. Terutama pulanya dalam keadaan luar biasa begini. Mereka pun bukan semuanya percaya kepada Nabi. Wujudan Nabi pada mereka tidak dihargai. Dalilnya kemudian Nabi Zakaria akan dibunuh. Nabi Yahya dibunuh. Dan mereka, maknanya masyarakat ini masyarakat yang paling rosak.
Jadi kalau begitunya Allah Subhanahu wa taala kunci mulut. Kunci mulut Zakaria supaya dia tak boleh bercakap, hanya boleh bertasbih saja. Subhanallah, alhamdulillah boleh. Tapi bila nak bercakap hal lain tak boleh. Tak boleh. Jadi ini kalau boleh bercakap, boleh jadi Nabi Zakaria bercakap juga. Ini hak Tuhan, kamu tak percaya. Tak, Tuhan bila nak beri orang tua, lebih tua daripada aku pun dia boleh beri. Yang mana pun dia boleh beri. Kalau dia boleh beri yang tak ada bapa, tak ada ibu, Nabi Adam AS dahulu, kenapa dia tak boleh beri? Ini ada bapa, ada ibu, hanya tua saja. Boleh jadi jawab begitu. Bani Israel tak mahu macam ni. Tak mahu, dia mahu semuanya aklani. Aklani logik. Kalau begitunya ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Tandanya ialah engkau tidak dapat bercakap, tidak dapat cakap dengan orang ramai selama 3 hari dan 3 malam, mereka dengan isyarat saja. Tak boleh bercakap selama 3 hari 3 malam. Jadi kalau orang tanya pun tak boleh bercakap, dia nak bercakap pun tak boleh. Ini namanya bisu. Tapi bisu ni ganjil juga. Bisu ni daripada bercakap, lain daripada zikir. Tapi kalau nak berdoa, nak berzikir, nak baca Quran, boleh. Yang lain tak boleh. Nabi-Nabi seperti mana yang kita belajar, ada pada Nabi ini semuanya kekuatan. Kelemahan tidak ada. Apakah bisu ini tidak boleh dianggap sebagai satu kelemahan pada Nabi? Bagaimana Nabi untuk berdakwah kalau dia bisu? Bolehkah dibangkit Nabi dari kalangan orang bisu? Jawabnya, bisu yang berlaku pada Nabi Zakaria ini bisu sementara, 3 hari saja, ini tidak mencacapkan. Hanya kalau bisu ini selama-lamanya, ini tak boleh jadi Nabi, tak boleh jadi tua, tak boleh jadi Rasul, tak boleh sebab dia bisu. Ini tidak. Wazkur rabbaka katsira, wazkur rabbaka, dan wahai Zakaria, berzikirlah kepada Tuhanmu banyak-banyak. Wasabbih bil 'ashyi wal ibkar, bertasbihlah pula dengan memuji-muji Allah, muji Allah dengan mengerjakan sembahyang pada waktu malam dan pada waktu pagi. Untuk menghadapi suasana yang berat begini, soalan-soalan yang berbagai-bagai dari masyarakat, tentunya lah orang seperti Zakaria ini dan siapa pun yang berada pada tempat ini terasa berat untuk menghadapi keadaan. Buat luar biasa. Dapatlah satu nikmat, bukan semuanya nikmat. Di sebalik nikmat itu, segala-galanya nikmat daripada awal hingga akhir tidak. Kadang-kadang kita anggap bala, tapi bala itu boleh mendatangkan kebaikan. Di sebalik bala ada kebaikan. Tapi di sebalik nikmat juga sebenarnya ada perkara-perkara yang mesti diselesaikan. Duri ada di sebaliknya. Ada. Jadi kalau begitu, untuk menghadapi suasana yang agak sulit ini, Zakaria bertasbihlah kepada Allah. Banyakkan beribadat, banyakkan sembahyang ini untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Semua masalah apa yang berlaku pada Nabi Zakaria juga berlaku kepada orang lain. Segala masalah boleh dihadapi dengan banyak ibadat. Banyakkan salat, banyakkan tasbih. Kita baca dalam hadis dan selalu kita sebut di sini, Nabi apabila menghadapi suasana dan keadaan yang sulit untuk diselesaikan, badara ila salat. Nabi segera bersalat, Nabi segera berdoa, segera bertasbih. Suasana boleh dihadapi meskipun berat. Bukan tidak berat, tapi boleh ditanggung. Begitulah Nabi Zakaria AS diajar di dalam ayat ini. Bertasbihlah, berzikirlah kepada Allah. Memang pun masyarakat yang fasik seumpama ini tidak boleh menerima sesuatu yang luar biasa yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti penganugerahan anak kepada pasangan suami isteri yang sudah mandul dan lanjut usia. Apa yang mengajar kita daripada ayat ini? Mengajar kita daripada ayat ini, kita patutnya buka pagi dengan zikir, tutup petang juga dengan zikir. Kita ada zikir, kita azkarus sabah wa azkarul masa, zikir pagi dan zikir petang. Jadi kita, bahagian daripada kita lah, bukan semuanya abai. Kadang-kadang kita dengan kesibukan kerja, zikir lupa. Yang minum pagi, minum petang tak lupa yang ni. Tapi zikir pagi, zikir petang lupa. Ini perkara yang patut kita kena sedar, kita lihat pada diri kita. Nabi Zakaria AS untuk menghadapi masalah, diperintahkan kepadanya, sabbih bil 'ashyi wal ibkar. Bertasbihlah kepada Allah, bil 'ashyi, di waktu malam. 'Ashyi ini diterjemahkan pada waktu malam. Tapi setengah ulama menyatakan selepas daripada asar hingga masuk hingga malam, waktu petang lah. Ataupun selepas daripada zawal, namanya asyi, hinggalah sampai malam. Jadi kalau begitunya boleh juga terjemahnya di sini pada waktu malam dan pada waktu pagi pun boleh. Waktu petang, waktu pagi, petang pun boleh juga. Pagi, petang. Tapi
terjemahan al-asyi wal ibkar ini lebih memberatkan kepada malam, kerana malam ini lebih sesuai untuk berdoa dan berzikir. Pagi, yakni awal pagi dan akhir pagi. Akhir pagi dan awal malam. Awal malam. Al-asyi wal ibkar. Ini satu waktu yang sangat baik. Sangat baik untuk berdoa dan bertasbih. Kemudian habislah kisah sementara yang kita sebutkan dahulu, bercakap pasal hal Nabi Zakaria. Nabi Zakaria bicaranya di tengah-tengah bicara tentang Maryam. Seolah-olahnya dia berhenti secara emergency untuk nak beri laluan kepada kisah Nabi Zakaria AS. Kemudian balik pula bercakap pasal hal Nabi Maryam. Katanya, wa iz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Ingatlah wahai Muhammad ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan mensucikanmu dan telah memilihmu dengan berbagai kemuliaan melebihi perempuan-perempuan seluruh alam yang sezaman dengannya. Mengapa kisah Zakaria AS dibawa di tengah-tengah kisah tentang Nabi tentang Maryam? Jawabnya kerana untuk memperlihatkan kedua-dua ini luar biasa dan kedua-dua ini satu tajuk saja, iaitu tajuknya kelahiran anak melalui jalan yang luar biasa. Sebagaimana Maryam berkat doa, Nabi Zakaria juga berkat doa. Jika seorang gagal melalui jalan biasa, jalan yang biasa, ada lagi jalan reserve. Jalan istimewa, manusia boleh melalui jalan ini, dia boleh dapat apa saja. Iaitulah kita sebutnya jalan laduni. Kedua-dua ini, Zakaria dan Maryam menggunakan jalan yang luar biasa itu untuk mendapatkan anak. Jalan ini terbuka bagi semua orang. Tetapi perlulah orang istimewa juga untuk lalu jalan yang istimewa. Jalan yang istimewa tidak diberi kepada semua orang, tapi jalan ini mahulah dilalui dengan doa, bacaan doa, dan yang kedua pulanya dengan tempat, masa, suasana sangat mempengaruhi untuk menjayakan sesuatu projek. Antaranya projek yang disebutkan dalam ayat ini yang dilakukan oleh Nabi Zakaria dan Maryam alaihissalatu wassalam.